60 tu. So dia kata sumbangannya tinggi kepada KDNK, maknanya prestasi baiklah. Contohnya New Zealand ni nombor 1 dalam CPI Corruption Perception Index. Dia menyumbangkan, koperasi menyumbangkan 20% kepada KDNK New Zealand, Denmark 18%, Perancis 18% dan Finland 14% kepada KDNK negara masing-masing. Ini negara-negara yang integritinya tinggi. So pelaksanaan akhir sekali dan reputasi koperasi. So ini membuka ruang kepada koperasi untuk terus maju kerana kajian telah membuktikan bahawa pelanggan lebih suka berurusan dengan organisasi, syarikat, koperasi ataupun organisasi yang mereka percaya. Jadi kalau kita ada tabir urus yang tinggi, yang baik dan integriti yang tinggi, so masyarakat akan yakin untuk berurusan dengan kita. Okey, itu yang saya nak kongsikan. InsyaAllah. Impak positif kita bila ada tadbir urus dan integriti yang terbaik dalam gerakan koperasi. Dan untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Dr. Haji Azlan Yahya, Naib Presiden Angkasa, untuk perkongsian kita musim ke-6 episod ke-7 hari ini, Doktor. Ya. Terima kasihlah kepada IKIM, kepada IKIM yang terus membantu Angkasa dan gerakan koperasi. InsyaAllah. Baik, maju ke depan, insyaAllah. Jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Okay, bye. Okay. Itu dia perkongsian kita untuk segmen Mesra Koperasi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Boleh layari angkasa.co.op ataupun 0378007800 untuk maklumat lanjut. Ya, dan pasti perkongsian untuk Mesra Koperasi yang dibawakan oleh Angkasa itu mengakhiri Warna Pagi untuk edisi pagi Khamis. Dan selepas ini Yati akan bersama anda, penyampai yang dapat anugerah tu, yang selepas ini akan bersama anda untuk aspirasi 10-1. Bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah, insyaAllah akan bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram sebentar lagi, ya. InsyaAllah. Tahniah Yati. Kita pun tak tahu anugerah apa tu. Tapi nanti kita tanya dengan dia. Untuk Warna Pagi, jumpa esok untuk edisi Sayyidul Ayam Penghulu Segar Hari. InsyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara Mesra Koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 0378007800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui Skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 0378846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyeru rakyat Malaysia agar terus memainkan peranan dalam penjagaan kesihatan, membabitkan penyakit kencing manis atau diabetes meskipun negara masih dilanda penularan wabak COVID-19. Menerusi kenyataan di laman Facebook, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, di Malaysia, 1 daripada 5 individu berumur 18 tahun ke atas dilaporkan menghidap diabetes pada tahun 2019 tanpa pengetahuan mereka. Jurusurah bersempena sambutan Hari Diabetes Sedunia Peringkat Kebangsaan 2021 bertemakan akses kepada penjagaan diabetes jika bukan sekarang, bila lagi, yang diadakan semalam. Beliau turut berkata, rakyat Malaysia perlu mengambil berat akan kesihatan mereka supaya pencegahan awal terhadap penyakit itu mampu dilakukan.
Kelayakan akademik bagi pengajar pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET perlu dipertingkatkan kepada minimum sarjana muda bagi menambah baik profesionalisme mereka dan reputasi TVET. Justru menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, langkah itu sekaligus mampu menapi stigma masyarakat yang berpandangan bahawa TVET hanya pilihan kedua yang ada untuk pelajar menyambung pengajian ketika ini. Beliau memberitahu perkara itu dalam teks ucapan beliau yang dibacakan oleh timbalannya, Datuk Awang Hashim, yang mewakili beliau bagi merasmikan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan sebagai Center of Excellence for TVET Instructor di Shah Alam, Selangor. Menurut Datuk Seri Saravanan lagi, pihak Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan secara konsisten mendukung misi membangunkan pengajar bertaraf dunia yang berpengetahuan, cekap, berdisiplin dan responsif terhadap perubahan persekitaran dan teknologi. Akhir sekali, golongan orang kurang upaya OKU disaran merebut peluang kerja, terutama menerusi program Karnival Kerjaya yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk memperkasakan dan meningkatkan lagi kualiti hidup mereka. Sehubungan itu, Pengarah Perkeso Negeri Sembilan, Fuad Alias, berkata, golongan itu juga tidak perlu malu dan gusar untuk mengisi kekosongan yang ditawarkan syarikat dengan pelbagai bidang mengikut kesesuaian dan kemampuan selain turut diberikan latihan jika diperlukan. Tambahnya, karnival sehari yang melibatkan 14 majikan seluruh negeri itu adalah julung kali diadakan di Negeri Sembilan dengan skala yang lebih besar selain turut menyediakan perkhidmatan kaunseling kerjaya dan kaunter pendaftaran portal pekerjaan My Future Jobs. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Capsule Master. Pada tanggal 20 Mei dalam tahun 1983, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah berkenan menandatangani surat cara penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Kuala Lumpur. Cadangan penubuhan universiti tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad pada 12 Januari 1982. Falsafah UIAM diinspirasikan daripada rumusan yang dicapai pada persidangan pendidikan Islam antarabangsa yang pertama di Mekah pada tahun 1977. Pada 24 Ogos 1993, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir telah merasmikan upacara peletakan batu asas kampus UIAM di Gombak seluas 272 hektar. Pada 17 April 2001, beliau merasmikan kampus UIAM yang menelan belanja sejumlah 672 juta ringgit. Sesungguhnya, penubuhan UIAM adalah untuk menerajui umat Islam dalam semua bidang dengan lebih cemerlang. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi dan juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi bersiaran untuk perkongsian aspirasi edisi Khamis 11 November 2021 untuk perkongsian bersama dengan sahabat-sahabat, insya-Allah 3 jam bersama dengan anda walaupun dah 4 jam bersama dengan rakan-rakan pagi sebentar tadi. Masya-Allah, terima kasih atas kesudian anda untuk terus bersama kami. Terima kasih juga untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan dan juga Sufian, juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail. Alhamdulillah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kejap lagi. Hari ni hari Khamis kan, seperti biasa untuk perkongsian kita bakal mulakan dengan perkongsian tahsinul ibadah. Dalam rancangan tahsinul ibadah kali ini kita bawakan kepada anda Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk kita menyambung pengajian matan Zubaid dalam bab haji dan umrah. InsyaAllah kita akan sambung untuk bab yang ke-511 insya-Allah. Jom kita sama-sama belajar dalam halaqah ilmu kita insya-Allah. Moga-moga menjadi asbab kebaikan dan penambahbaikan dalam kita mengelokkan, mencantikkan amal ibadah kita insya-Allah. Baiklah, bersama dengan intim saya ini sebagai hiburan pertama kita pada pagi Khamis ini dengan ittaqullah. Moga-moga Allah kurniakan kita ketakwaan insya-Allah. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Umpama meniti jalanan berduri, kau berhati-hati, bimbang dilukai. Begitulah takwa pada yang kuasa, kau berjaga-jaga agar tak timurka. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah,
kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, Masya Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh gemilang Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Solihin, bersiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Dah pun bersedia untuk rakan-rakan pendengar yang mana ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami. Dan terima kasih juga pada rakan-rakan pendengar yang dah mula untuk sama-sama perkongsian kita di FB IKIM FM. Saat ini bolehlah tekan butang share untuk kita sama-sama berkongsi. Yang mana kali ini, untuk minggu ini kita bakal sambung pengajian dalam Matan Zubat dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan umrah untuk bab yang ke-511. Tapi sebelum itu Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nurhayati Paradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang besar dan utama yang menjadi sebab ketinggian seseorang manusia itu adalah ilmu. Bahkan ilmu telah dijadikan sebagai suatu simbol untuk menjelaskan kepada malaikat ketinggian manusia. Seperti mana yang kita maklum dalam peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan malaikat bertanya tentang sebab ataupun kelebihan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka perkara yang diangkat sebagai simbol untuk menunjukkan kelebihan Nabi Adam selaku moyang pertama bagi umat manusia adalah ilmu. Kata Imam Syafi'i, memadailah ilmu itu adalah suatu perkara yang mempunyai kelebihan. Maknanya menunjukkan ilmu itu adalah benda yang besar, benda yang hebat. Memadailah apabila orang yang tidak berilmu, iaitu orang yang jahil, dia marah dikatakan sebagai jahil. Walaupun dia itu memang sebenarnya tidak berilmu ataupun jahil, tetapi apabila dia dikatakan, orang kata kepada dia jahil, maka dia akan marah. Dan memadailah menunjukkan bahawasanya ilmu itu benda yang besar. Apabila seseorang yang tidak ada ilmu dikatakan berilmu, maka dia akan bangga.
Maka di situ menunjukkan bahawasanya ilmu itu adalah sesuatu pakaian yang orang suka berdempel dengannya, menempel dengannya. Walaupun dia tidak memilikinya, tapi dia melihat dan memahami. Walaupun hanya orang kata dia itu berilmu, dia akan berbangga dengan kata-kata tersebut. Maka justru itu majlis kita yang kita adakan saban minggu ini adalah untuk meningkatkan ilmu itu dalam diri kita, sekaligus menaikkan harga diri kita, menaikkan nilai diri kita daripada suatu tahap ke satu tahap yang seterusnya. Dan apabila ditanya kepada seorang ulama apa faedahnya seseorang itu menjadi orang yang berilmu, kerana pada hari ini sudah ramai orang yang berilmu, sudah ramai guru, sudah ramai ulama yang sudah mempunyai anak murid mereka. Jadi siapakah yang akan belajar dengan kamu sekiranya kamu itu menjadi orang yang berilmu? Maka jawapannya secara ringkas, lebih baik seorang itu hidup berilmu daripada hidup dalam keadaan jahil. Dan lebih baik seorang itu mati dalam keadaan ilmunya itu lebih mengenal Allah itu lebih berbanding mati dalam keadaan jahil. Walaupun ilmu itu hanya sekadar untuk kita amalkan sendiri, maka itu lebih baik daripada seorang itu dirinya sendiri tidak terarah kerana tidak mempunyai ilmu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan untuk kita terus dan terus dalam sepanjang hayat kita belajarlah untuk dapatkan ilmu, insya-Allah. Ustaz, kita mulakan Ustaz pengajian kita pada hari ini untuk perkongsian Matan Zubaid dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah bagi bait yang ke-511. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, arkanuhu al-ihramu, arkanuhul ihramu bin niyati qif ba'da zawali tis'i idh tu'arrif. Terjemahannya, rukun-rukunnya iaitu 1. Niat ihram, 2. berwukuf selepas gelincir matahari iaitu waktu zuhur hari ke-9 Zulhijjah atau lebih dikenali sebagai Arafah. Setelah kita mempelajari syarat-syarat wajib haji, kita juga telah mempelajari syarat-syarat gugur haji Islam. Kita juga telah mempelajari syarat-syarat sahnya mubasyarah. Maksud sahnya mubasyarah iaitu haji itu boleh dikerjakan sendiri. Setelah semua itu kita pelajari daripada bait-bait syair yang telah lalu, pada hari ini kita akan mula mempelajari berkaitan dengan rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji. Kata pengarang, arkanuhul ihramu bin niyati qif. Bermula rukun-rukunnya, yang apa? Yang haji adalah berihram dengan niat. Bermula rukunnya haji al-ihram, berihram dengan niat. Di sini musannif ataupun nazim pengarang ingin menyatakan kepada kita rukun yang pertama dan utama di dalam ibadah haji, iaitu hendaklah kita berniat. Berniat bagi haji ataupun umrah ini juga disebut berihram. Bila disebut berihram dalam bahasa Arab, dia ada dua makna. Bila disebut berihram, dia ada dua makna. Berihram dengan makna yang pertama adalah
berniat untuk melakukan haji ataupun umrah. Bila disebut rukun yang pertama bagi umrah al-ihram. Rukun yang pertama bagi umrah al-ihram maksudnya niat. Maksudnya adalah apa? Adalah niat. Bila satu orang itu dia berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, maka orang ini dipanggil dalam istilah al-ihram. Dia telah melakukan ihram. Dia berniat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah, maka perbuatan ini dipanggil apa? Perbuatan ini dipanggil berihram. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua bagi berihram ataupun ihram, yang disebut juga sebagai muhrim. Disebut juga sebagai apa? Sebagai muhrim. Makna yang kedua adalah berada dalam keadaan ihram. Berada dalam keadaan ihram. Yang pertama, makna ihram apa? Niat melakukan haji ataupun umrah. Makna yang kedua bagi ihram adalah berada dalam keadaan ihram. Sebagai selingan, kita perlu bezakan antara perkataan mahram dengan muhrim. Mahram iaitu seseorang yang kita mempunyai ikatan mahram dengan dia. Ataupun dengan bahasa yang lain, mahram ini iaitu seseorang yang kita tak boleh kahwin dengan dia. Kita tak boleh kahwin dengan dia kerana adanya ikatan mahram itu. Sama ada mahram dengan sebab nasab, keturunan, ataupun mahram dengan sebab persemendaan, ikatan perkahwinan, ataupun mahram itu dengan sebab susuan. Ada 3 sebab mahram. Keturunan, nasab. Yang kedua, persemendaan, iaitu dengan sebab perkahwinan. Dan yang ketiga adalah susuan. Itu mahram. Yang muhrim itu ini. Orang yang berada dalam keadaan ihram, maka dia dipanggil muhrim. Kita kembali kepada niat. Jadi niat melakukan haji dan niat melakukan umrah. Jadi niat ini bila kita sebut saja niat, maksudnya apa? Dia adalah merupakan amalan hati. Dia bukanlah amalan lidah. Walaupun kita disunatkan ketika buat haji, bahkan solat pun disunatkan untuk kita melafazkan niat. Tetapi ia dipanggil lafaz niat. Niat yang sebenar di mana tempat dia? Wa mahalluhal qalbu. Bermula tempat niat itu terletak di dalam hati. Makna kata, kalau satu orang itu di lidah dia sebut sahaja aku berniat melakukan umrah, tetapi hati dia berniat haji, maka ia akan jadi haji ke umrah? Haji. Ia akan jadi haji kerana mengambil iktibar, mengambil kira yang ada dalam hati. Bila berlaku perselisihan ataupun perbezaan antara yang disebut atas lidah dengan yang disebut dalam hati, maka yang akan dikira itu adalah yang di dalam hati. Kemudian untuk melakukan niat ini, dia ada 2 jenis. Dia ada 2 jenis niat lah. Sebenarnya kalau nak perincikan, dia ada 3 jenis niat dalam haji ini. Pertama,
dipanggil apa? Shanghai Haji Advanced Material Technology. Pertama adalah apa? Kepada 67 Pertama adalah niat dipanggil muayyan. Yang pertama dipanggil muayyan. Yang kedua mutlaq. Yang ketiga muallaq. Ataupun muqayyad. Satu orang dia niat ni, dia niat secara muayyan. Dia niat secara muayyan ni maksudnya dia tentukan dia nak buat apa. Dia nak buat haji ke, dia nak buat umrah, ataupun dia nak buat kedua-duanya sekali. Ini dipanggil apa? Muayyan. Muayyan ni maksudnya yang ditentukan. Contohnya, sahaja aku melakukan haji, sahaja aku berniat melakukan haji, ataupun sahaja aku berniat melakukan umrah, ataupun sahaja aku berniat melakukan haji dan umrah, dipanggil haji qiran. Dia tentukan dalam niat. Ini dipanggil ihram muayyan. Dia telah tentukan secara spesifik apa yang dia nak buat. Ada juga seseorang tu berniat dengan lafaz mutlak, dia panggil. Dia niat macam mana lafaz mutlak ni? Aku berniat untuk berihram. Aku berniat ihram. Yang tu je. Nawaitul ihram. Sahaja aku berihram. Dia tak tentukan adakah ini ihram haji ataupun ini ihram umrah. Maka dia dipanggil apa? Dia panggil ihram mutlak. Dia dipanggil ihram mutlak. Dan yang ketiga, ihram berkait. Ihram berkait. Ihram berkait ni kalau dalam bahasa Melayu, dia punya lafaz dia, aku berihram, aku berniat berihram seperti ihramnya Bakar. Contoh, ada kawan dia nama Bakar, pergi sekali dengan dia. Maka dia niat, aku berniat berihram seperti ihramnya Bakar. Jadi kena tanyalah Bakar tu, dia niat tadi tu, dia niat ihram tu niat apa? Kalau dia niat haji, maka dia itu, si fulan tadi tu jadilah haji. Kalau dia berniat umrah, jadilah umrah. Kalau dia berniat kedua-duanya sekali, maka jadilah seperti yang diniatkan oleh si Bakar tadi. Maka itu adalah 3 nauk untuk seseorang itu berihram. Maka pilihlah niat yang sesuai. Pilihlah niat yang sesuai, pilihlah niat yang mudah untuk kita laksanakan. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Itu baru tentang niat dan ihram. Dan insya-Allah kita akan sambung lepas ni pengajian kita. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Cobalah sedaya mampu hidupkan bererti. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian dalam Tahsinul Ibadah untuk pengajian Matan Zubaid dalam bab haji dan juga umrah bagi bait yang ke-511 bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang rukun-rukun haji, baru rukun yang pertama iaitu niat ikhram. Kita sambung lagi Ustaz, silakan. Jadi saya dah terangkan ada 3 keadaan untuk seseorang itu berniat. Biasanya yang kita buat ni adalah yang jenis pertama, iaitu muayyan. Dan memang sepatutnya kita pilih yang pertama lah kalau nak mudah. Kalau dia pilih hak jenis nombor 2, dia pilih jenis nombor 3, takut nanti keliru pula. Maka pilihlah buat yang pertama. Kalaulah contohlah satu orang itu, dia niat secara mutlak macam saya sebutkan tadi. Iaitu aku berniat untuk berihram. Aku berniat berihram. Jadi persoalannya, kalau dia tak tentukan adakah ini haji ataupun adakah ini umrah, maka jadi apa? Jadi haji ke ataupun jadinya umrah. Maka untuk orang yang berniat seperti ini, selepas dia niat secara mutlak, sebelum dia nak memulakan amalan, dia kena tentukan. Dia kena jadikan benda itu apa? Sebagai haji misalnya, ataupun sebagai umrah. Dia tak boleh buat amal, dia mulakan amal tapi dia masih belum tentukan lagi yang dia mutlakkan tadi dalam niat itu, adakah itu untuk haji ataupun itu untuk umrah. Maksud dia Ustaz, daripada 3 maksud kalau kita niat yang mutlak pun, kita masih juga kena tetapkan juga mana satu. Ya, bila dia nak mulakan amal, dia kena tentukan. Contohnya dia nak mulakan tawaf, dia kena tentukan sebelum itu yang dia akan buat umrah ataupun dia akan buat haji. Tetapi nanti kita akan terangkan, untuk niat ini dia ada dipanggil miqat. Haji ni ataupun umrah ni dia ada 2 jenis miqat. Pertama dipanggil miqat zamani, yang kedua dipanggil miqat makani. Miqat zamani, miqat makani. Miqat ni maknanya waktu. Kalau miqat zaman ini dia ada kaitan dengan masa. Dia ada kaitan dengan masa. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau haji, bilakah masanya haji? 9 Zulhijjah. Bilakah masa berihramnya haji? Dan kalau umrah, bilakah masanya berihramnya umrah? Itu maksud miqat zamani. Kalau satu orang itu dia berniat haji, tetapi bukan dalam miqat haji, miqat masa haji. Dia berniat haji tapi luar daripada miqat zaman bagi haji, maka niat itu tak jadi haji. Walaupun dia niat haji, dia akan jadi umrah. Okey, bilakah masanya miqat zaman bagi haji? Bila? Bermula daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Zulhijjah.
yang lebih tepat lagi 9 hari 9 malam. Yang lebih tepat lagi 9 hari 10 malam. 9 hari 10 malam. Maksudnya apa? Kalau satu orang dia nak niat haji, maka niat itu akan sah sebagai niat haji seawal malam raya 1 Syawal. Seawal malam raya 1 Syawal. Dan paling lambat untuk boleh niat haji adalah sebelum terbitnya matahari malam raya haji. Sebelum terbitnya matahari malam raya haji. Itu yang kita kata tadi tu. Dia adalah 10 hari 9 malam. Bukan. 9 hari 10 malam. 9 siang 10 malam. 9 siang 10 malam. Sebab siang 10 tu dah tak boleh niat dah. Dia kena niat malam 10. Dia kena niat apa? Malam 10 sebelum terbit matahari. Jadi kalau contohnya sekarang lah, satu orang dia pergi ke Mekah. Semoga Allah pilih kita ni pergi ni. Amin, amin. Satu orang tu dia niat sekarang, sahaja aku berniat melakukan haji. Sah tak niat dia? Tak. Sah tak? Tidak sah. Kerana dia telah niat luar daripada miqat zaman bagi haji. Tetapi walaupun niat dia itu tidak sah, bukan maknanya sia-sia. Niat dia itu walau tidak sia-sia. Apa maksud tidak sia-sia? Niat itu akan dikira sebagai niat umrah. Walaupun dia tak niat. Dalam mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang muktamad, niat dia itu akan dikira sebagai umrah. Walaupun dia tak niat. Walaupun dia niat haji. Apa maksud niat dia itu dikira sebagai umrah? Maksudnya, dia kena menjalani segala hukum hakam sebagai orang yang berada dalam ihram umrah. Dia tak boleh suka hati pakai minyak wangi dan seumpamanya. Yang kita maklum kan, larangan-larangan bagi ihram. Adapun ihram bagi umrah ni, miqat zamani bagi umrah, jami'us sanah, sepanjang tahun. Untuk satu orang itu niat umrah sepanjang tahun. Sepanjang tahun secara umumnya. Sepanjang tahun. Secara umumnya lah. Walaupun adalah satu waktu yang mana tak boleh buat umrah. Tetapi saya sebut dulu yang mudah, sepanjang tahun, ataupun dalam kitab dia guna perkataan jami'us sanah, sepanjang tahun adalah waktunya untuk boleh niat melakukan apa? Melakukan umrah. Itu dipanggil miqat zamani. Ada satu lagi. Miqat yang kedua dipanggil miqat makani. Miqat makani. Miqat makan. Makan ni maksudnya tempat. Yang tadi melibatkan masa. Yang ini melibatkan tempat. Makan. Dalam bahasa Arab maknanya tempat. Jadi, miqat makani ni mudah faham macam ni. Miqat makani adalah suatu sempadan tempat yang kita tak boleh ihram selepas melepasi tempat tu. Kita apa? Kita tidak boleh ihram ataupun niat selepas kita sudah melepasi tempat tu. Kalau kita pergi niat ihram selepas kita melepasi tempat itu, kita kena bayar dam. Dalam salah satu daripada wajib haji yang kita sedang belajar ni, rukun haji. Haji ni dia ada beza antara rukun dengan wajib. Haji sahaja. Haji dan umrah sahaja, dia ada bezakan antara apa? Rukun dengan juga
dan juga wajib. Jadi antara perkara yang wajib haji ni adalah apa? Berihram di miqat. Maksud berihram di miqat ni bukan maksudnya kita wajib ihram dekat miqat, tak. Kalau orang Malaysia kan, dia punya miqat kat mana? Buat umrah. Atas kapal terbang kan, kalau dia masuk Jeddah dulu, maka dia akan miqat di Qarnul Manazil atas kapal terbang. Kalaulah dia berniat itu di KLIA, dah niat dah. Boleh tak? Boleh. Belum sampai miqat lagi, boleh. Jadi maksud wajib berniat di miqat ni, pastikan jangan setelah melepasi sempadan miqat kita belum niat lagi. Itu maksud wajib berniat di miqat. Kalau sebelum sampai miqat niat boleh tak? Boleh. Semasa berada di miqat niat boleh tak? Boleh. Bahkan afdal. Yang tak boleh itu adalah setelah melepasi miqat masih belum niat lagi, maka pada ketika itu orang ini dipanggil telah mengabaikan wajib haji ataupun salah satu daripada wajib haji yang boleh mengakibatkan dia perlu membayar dam. Itu secara ringkas. Ada perincian dia. Soalan seterusnya, di manakah miqat tersebut? Miqat haji tersebut di mana? Miqat umrah tersebut itu di mana? Akan datang penjelasan tentangnya berkaitan dengan di manakah tempat miqat tersebut. Baik. Kita teruskan. Boleh sikit lagi Ustaz? Soalan dia yang paling utama dan pertama, di manakah miqat kita ini? Kita ni lah. Kita ni orang Malaysia. Kalau pergi umrah, pergi haji, miqatnya di mana? Jadi miqat ni, kalau kita nak belajar bab miqat, dia akan bahagikan dalam bab haji dan umrah ni. Orang yang mendatangi haji dan umrah ni dibahagi kepada dua. Dibahagikan kepada dua kumpulan manusia. Yang pertama Makki. Yang pertama apa? Makki. Makki itu maksudnya orang yang memang dia tinggal dekat Mekah. Dia berada di Mekah. Dia bukan maksud Makki ni orang Mekah, tak. Dia berada di Mekah walaupun dia orang Malaysia. Itu maksud Makki. Yang kedua adalah afaqi ataupun ufuqi. Afaqi ataupun ufuqi. Orang yang dia datang daripada luar. Dia datang daripada luar. Luar daripada Mekah. Dua marhalah. Dia datang luar daripada dua marhalah Mekah. Ini dipanggil apa istilah dia? Ini dipanggil afaqi ataupun ufuqi. Kita ni orang Malaysia ni Makki ke afaqi? Dua-dua boleh Ustaz. Kita orang Malaysia ni dipanggil afaqi sebab datang daripada luar. Jadi untuk orang yang afaqi ni, yang datang daripada luar ni, sama ada haji ataupun umrah, miqat dia adalah sama. Melihat daripada mana dia datang, daripada arah mana dia datang. Itu dia ada perincian dia. Kita akan terangkan pada pengajian seterusnya. Cuma kita fokus kepada kita orang Malaysia. Untuk orang Malaysia ini, oleh kerana kita ini masuk dalam kategori apa? Kategori orang yang mana melalui negara yang ada miqat mereka yang ditentukan dalam hadis. Dalam hadis Nabi sebut, hunna lahunna waliman ata alaihinna. Miqat Nabi telah sebut Zulhulaifah, Nabi telah sebut Yalamlam, Nabi telah sebut nama-nama miqat kan. Maka kita ini adalah termasuk daripada kategori orang yang mana dia lalu negeri yang mana miqat mereka telah ditentukan dalam hadis.
Kita termasuk dalam yang kedua tu, waliman ata alaihinna. Jadi untuk orang Malaysia, kalau dulu oleh kerana kita ini pergi haji menaiki kapal, maka dia melalui pelabuhan yang mana kita akan melalui Yaman bawah. Yaman belah Tihamah dipanggil. Yaman belah Tihamah yang dekat dengan laut tu. Oleh kerana kita lalu laut, maka miqat moyang kita dulu, datuk moyang kita adalah miqat orang Yaman belah Tihamah. Jadi miqat orang Yaman belah Tihamah ini dipanggil Yalamlam ataupun Alamlam, nama dia lah. Yalamlam ataupun disebut juga Alamlam. Tetapi oleh kerana sekarang ini sudah berubah lokasinya, kita menaiki kapal terbang. Maka bagi mereka yang akan memulakan Mekah dulu, iaitu dia Mekah baru Madinah, maka miqat untuk mereka adalah Qarnul Manazil. Dan mereka yang mula Madinah dulu baru pergi Mekah, maka miqat untuk mereka, kita pakai miqat orang Madinah. Kita akan pakai apa? Miqat bagi orang Madinah. Jadi miqat bagi orang Madinah ini disebut sebagai Zulhulaifah, ataupun sekarang ini orang lebih kenal dengan nama Bir Ali. Lebih kenal dengan nama apa? Bir Ali. Dalam hadis sebut Zulhulaifah. Tapi nama sekarang lebih masyhur dengan Bir Ali, Abyar Ali. Mereka yang ada pengalaman itu tahulah. Kenapa Bir Ali? Sebab itu adalah miqat orang Madinah. Oleh kerana kita masuk Mekah lalu Madinah, kita pakai miqat orang Madinah. Begitu. Dan Qarnul Manazil, kita pakai miqat bagi laluan. Sebab kita lalu kawasan yang mana miqat mereka itu adalah Qarnul Manazil. Maka Qarnul Manazil lah yang kita pakai. Lebih kurang jarak dia dengan Mekah ni 80 kilo lebih. Itu miqat bagi mereka yang turun Mekah terlebih dahulu. Sama ada buat haji ataupun umrah. Dia datang ke Mekah tu memang niat nak buat haji. Dia datang lambat, dia buat haji ifrad, maka Qarnul Manazil tempat dia. Qarnul Manazil adalah tempat dia. Jadi pastikan ketika diiklankan, dibuat pengumuman kita mendekati miqat ni lagi berapa minit, maka kejutkan kawan sebelah menyebelah untuk ambil persediaan. Sebab kadang-kadang lepas dia buat pengumuman tu, dia tak umumkan lagi sekali ketika benar-benar kita berada di Qarnul Manazil. Jadi benda ni boleh alpa dan lalai kan. Sepatutnya bila pengumuman tu dibuat awal, dibuat lagi sekali ketika pesawat sudah berada di ruang Qarnul Manazil. Itu yang sepatutnya dan memang selalunya berlaku. Tapi kadang-kadang tidak diingatkan. Justru kita perlu ambil perhatian. Kalaulah kita rasa kita ni jenis koya khayal kan, maka kita ni awal-awal. Masa dia iklan lagi 20 minit tu niat dah. Niat dah untuk berihram, sama ada haji ataupun umrah ataupun apalah. Kita nak buat qiran ke, kita niat awal-awal. Itu pun boleh, tapi persiapan sudah dibuat lah. Biasanya jemaah dia dah pakai ihram di airport. Bagi mereka yang turun di Mekah, sudah pakai pakaian ihram itu. Cuma dia pakai bawah je, atas dia pakai t-shirt lagi. Dia akan tukar atas kapal terbang. Maka kalau dia nak berniat, dia pastikanlah dia buka dulu baju itu dan pakai pakaian ihram, barulah dia melaksanakan niat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, cuma nak tanya Ustaz, kalaulah nak dapatkan juga afdal, dia dah niat awal dah, sampai betul-betul Qarnul Manazil tu, dia niat sekali lagi, boleh ke Ustaz? Dia niat ihram ni, bila dia niat ihram tu, dia dah jadi dah orang ihram. Maksudnya kalau dia niat daripada airport, dia dah tak boleh pakai kopiah kalau lelaki lah, tak boleh pakai minyak wangi. So kalau dia niat masa di miqat dah tak ada makna.
Daripada mana? Dia maksud niat tu adalah menjadikan dirinya itu sebagai orang yang ihram. Macam kita solat lah. Kita dah solat masa takbir. Kita dah niat masa takbir. Niat tengah-tengah tu tidak menjadikan niat yang muktabar. Niat kan waktunya hanya pada takbir. Begitu. Maka oleh kerana itu, begitulah niatnya. Tapi kalaulah orang tu dia nak kerja afdal, tapi dia takut terlepas, lebih baik dia buat awal. Dia nak kerja afdal tapi takut afdal pun tak dapat. Kerana mungkin dia berapa ketika je tu ada kat Kuala Masjid kan kapal terbang, bukan naik unta. Jadi benda tu cepat berada di ruang. Saya pun tak pasti berapa minit kita akan berada di ruang Qarul Manazil. Boleh tanya yang berpengalaman, tapi yang pastinya tidak lama lah. Justru kita ambil pendekatan hati-hati, betul-betul kita alert dengan apa yang diumumkan supaya kita mendapat yang disebut sebagai afdal tadi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita sampai hujung Ustaz. Mungkin dalam 1 minit ni ada pesan-pesan Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita di hujung ni. Silakan Ustaz. Jadi untuk di hujung ini, saya nak baca sedikit pantun berkaitan dengan haji yang disebut oleh orang-orang lama. Apa lafaz dia? Budak-budak baik mengaji, dapat mengaji sangat terpuji. Cari nafkah dapat naik haji.